Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Safika binti Musni daripada kelas DSI 7R. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang haram. Apa itu maksud haram? Haram atau tahrim adalah tuntutan syarak supaya meninggalkan sesuatu perbuatan dengan tuntutan pasti. Erti kata lain, haram ialah sesuatu perbuatan yang diberikan pahala apabila menjauhinya dan berdosa serta mendapat seksa jika dilakukan. Haram, maksud haram ni ialah haram secara harfiah, bermaksud sesuatu yang lebih banyak kerosakan dan sesuatu yang diharamkan. Dari segi haram adalah sesuatu yang diharuskan oleh syarak untuk ditinggalkan. Jika kamu melakukannya, kamu akan mendapat dosa, dan jika kamu meninggalkannya, kamu akan mendapat pahala. Perbuatan yang menyalahi undang-undang biasanya terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah, disertai dengan petunjuk seperti menggunakan perkataan harama, hurimat, menyatakan perbuatan yang tidak halal, melarang melakukan sesuatu perbuatan, dan perintah menjauhi sesuatu perbuatan. Haram dari segi istilahnya bermaksud sesuatu perkara yang dituntut oleh syarak agar ia ditinggalkan secara tegas. Sesiapa yang melakukannya dianggap penjenayah agama dan berhak menerima kejian dan balasan siasaan di akhirat kelak. Sebaliknya, sesiapa yang patuh dan tidak melakukan perkara haram maka layak menerima pujian dan ganjaran pahala. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian haram. Okey, bahagian haram ini terbagi kepada dua, iaitu yang pertama haram li zati, yang kedua haram li ghairi. Okey, contoh maksud haram li zati iaitu sesuatu perkara yang diharamkan semenjak semula jadi dan ia mengandungi kemudaratan, bahaya dan kesan buruk yang tidak dapat dipisahkan daripada zatnya. Okey, pengharaman tersebut berlaku pada zat perbuatan itu sendiri, bukan sebab lain. Contohnya mencuri, membunuh dan minum arak. Hal tersebut kerana bahaya dan kemudaratan perkara yang diharamkan tersebut mempunyai kaitan secara langsung dengan 5 prinsip syarak yang wajib dijaga, iaitu yang pertama jiwa atau nyawa, antaranya haram membunuh. Yang kedua keturunan, haram berzina. Yang ketiga harta benda, iaitu haram merompak. Yang keempat akal, haram minum arak. Yang kelima agama, haram menghina Islam. Okey, maksud haram li ghairi yang kedua iaitu haram kerana sebab lain atau sebab yang mendatang. Ia sesuatu hukum yang asalnya kadang-kala wajib atau sunat atau harus. Namun selepas itu terdapat sesuatu faktor atau sebab yang mengharamkannya. Contohnya muamalat jual beli ketika dan selepas berkumandangnya azan kedua hari Jumaat, asalnya muamalat jual beli diharuskan. Namun begitu, ekoran ia berlaku serentak dengan kewajipan mendengar khutbah dan menunaikan sembahyang Jumaat, maka ia diharamkan. Firman Allah, wahai orang-orang beriman, apabila disuruhkan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan ditinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Surah Al-Jumu'ah ayat 62. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris Aiman bin Mahsur, nombor metrik DSI 2020255553, kelas DSI 4A. Hari ini saya akan terangkan berkenaan tentang bentuk lafaz haram. Yang pertama ialah lafaz an-nahi. Lafaz an-nahi ini dipandang secara zahir dengan hanya membawa kepada makna yang satu, penista Allah terhadap manusia yang mukallaf agar menjauhi atau tidak melakukan perkara yang terlarang. Sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, kebiasaannya ia mengandungi
keburakan dan kemudaratan secara keseluruhan maupun kemudaratannya akan melebihi kebaikan serta manfaat yang ada. Apabila Allah menetapkan perintah untuk menjauhi sesuatu perkara itu, ia bermaksud kemaslahatan untuk diri kita sama ada dalam bentuk agama, jiwa, akal maruah dan harta. Seperti lafaz an-nahi menunjukkan ke atas larangan atau tegahan melakukan sesuatu perbuatan, itu ialah lafaz la taf'al. Ia bermaksud jangan lakukan. Hal demikian ini, lafaz ini mempunyai maksud yang baik pelbagai ayat dengan menunjukkan erti ungkapan atau terkandung antaranya maksudnya ialah at-tahrim, iaitu haram. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqrabuz zina, yang bermaksud dan janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Menurut Abdul Hamid Hakim menyebutkan bahawa nahi adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan. Jadi nahi adalah satu larangan yang harus ditaati, yang datangnya dari atasan kepada bawahan, yakni dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga apabila lafaz yang ikhlas dalam nas syar'i datang dalam bentuk larangan atau dengan bentuk khabar yang bermakna larangan, maka ia menunjukkan pengharaman. Artinya menghendaki meninggalkan terhadap yang dilarang atau secara tetap dan pasti. Sebagai contoh yang dapat dikemukakan dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tankihu musyrikati hatta yu'min. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Firman tersebut menunjukkan pengharaman terhadap menikahi wanita musyrik, sebab menurut pendapat yang rajih, bentuk larangan ditetapkan menurut bahasa untuk menunjukkan pengharaman. Maka pengharaman itulah yang diambil dari bentuk larangan dalam keadaan mutlak tersebut. Lafaz yang menunjukkan makna tegahan seperti haram, maksudnya sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu memakan bangkai dan darah dan daging babi dan binatang yang disembelih tidak kerana Allah, maka sesiapa terpaksa memakannya kerana darurat, sedang ia tidak mengininya dan tidak melampaui batas pada kadar benda yang dimakan itu, maka tidaklah ia berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Mengampun lagi Maha Mengasihani. Kesimpulannya, berdasarkan perbahasan dan perbincangan ulama, lafaz nahi yang tidak diiringi tanda yang mengubahnya kepada maksud yang lain maka menunjukkan kepada makna haram. Sementara itu, bagi lafaz al-nahi yang diiringi dengan tanda yang mengubahnya dari maksud haram kepada maksud yang selainnya, maka maksud lafaz an-nahi itu akan berubah mengikut tanda yang mengiringinya. Oleh yang demikian, tidak semua lafaz an-nahi itu akan membawa maksud haram, akan tetapi perlu melihat kepada sesuatu ayat yang menunjukkan kepada kehendak serta sesuatu ungkapan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal bin Zulkifli dari kelas DSI 4A dengan nombor metrik DSI 2020247111. Seterusnya, saya akan menjelaskan serba sedikit tentang contoh isu yang bawa kepada hukum haram. Okey, pada 2 Disember tahun 2020 telah berlaku satu isu sindiket kartel daging import haram dekat Senai, Johor Bahru. Isu ni dia melibatkan pemalsuan logo halal yang dilakukan oleh orang-orang yang tak amanah. Diorang ni tak maksudnya diorang tak amanah dengan kerja diorang. Diorang palsukan logo halal tu sampai kita percaya. Yang kita percaya bila kita tengok, oh benda ni halal, so kita pun beli. Bila kita beli, padahal sebenarnya benda tu ada bercampur dengan
orang kata material ataupun something yang orang Islam tak boleh nak consume, ataupun orang Islam tak boleh nak ambil. Macam contoh, daging tu dia bercampur dengan daging lembu tu bercampur dengan daging babi. Jadi orang Islam, kita sebagai orang Islam, kita tahu kita tak boleh makan daging babi. Jadi diorang buat benda ni untuk mengaut keuntungan. Diorang ni tamak, diorang nak kaut untung yang banyak So benda tu jadi melampau sampai-sampai diorang yang buat ni, diorang tak fikir langsung pasal kesejahteraan dan keselamatan pengguna. Apa yang saya faham ada daripada isu ini adalah daging ini diimport dari 4 buah negara yang berbeza, iaitu China, Ukraine, Brazil dan juga Argentina. Jadi proses import ni adalah untuk mengaburi mata pihak berkuasa tempatan. Selain itu, syarikat pembekal juga ada import beberapa daging daripada sumber yang sah dan halal. Jadi semua daging yang diimport ni diorang akan letak dekat dalam satu tempat, yang mana diorang akan kumpulkan dekat dalam satu tempat. Jadi bila diorang dah kumpulkan dalam satu tempat ni, akan tiba di mana waktu mereka akan proses untuk membungkus semula daging-daging ni semua. Jadi bila diorang bungkus tu, diorang bungkus sekali. Jadi maksudnya yang saya nak cakap kat sini, daripada tempat tu, daging yang diorang import yang kita tak tahu halal ataupun tidak tu, ataupun daripada sumber yang mana yang elok ataupun tidak, diorang campurkan dengan sumber yang elok tadi ni. Jadi bila diorang dah campur dan diorang bungkus sekali, diorang akan ambil sikit-sikit. Bila benda tu tercampur, diorang akan letak logo halal yang palsu. Jadi daging tu jadi macam sebenarnya tak halal, tapi kita nampak halal. Sebab apa? Sebab ada logo halal palsu. Selain itu, selalunya taktik jahat yang digunakan kartel daging import ni, dia masukkan daging ataupun daging daripada sumber-sumber yang sah, sumber-sumber yang halal, diorang campurkan dengan daging dengan yang tak ada sijil halal yang sah lah maksudnya. Jadi perkara ni dapat menyebabkan status halal ataupun tidak satu daging tu menjadi tanda tanya ataupun diragui. Jadi maksudnya bila mana kata diorang import ni, proses import ni, diorang masukkan daging yang tak halal, yang maksudnya daging yang sijil halal dia tak sah, dia campurkan dengan daging daripada sumber yang halal tadi. Yang mana perkara yang diorang buat ni, bila orang tengok daging tu jadi macam orang ragu ataupun orang jadi tertanya-tanya daging ni betul halal ataupun tidak. Jadi sebagai umat Islam, telah adanya syariat yang menetapkan kita untuk memilih makanan yang suci lagikan halal, seperti mana yang ada dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-168 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan tayyiban. Yang bermaksud, wahai sekalian manusia, makanlah kamu daripada apa yang ada di bumi, makanan yang halal serta suci. Jadi kat sini kita nampak bahawasanya kita ni umat Islam digalakkan untuk makan makanan yang suci serta halal. Maksudnya kalau kita makan tu, ada Islam sendiri dah menetapkan ada dua kategori, iaitu makanan yang halal serta makanan yang tidak halal. Jadi kita digalakkan untuk mengambil makanan yang halal dan meninggalkan makanan yang tidak halal, melainkan ada keadaan-keadaan darurat yang menyebabkan kita terpaksa ambil makanan yang tidak halal. Jadi itu adalah dimaafkan. Sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.